Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berada di ambang 10 malam yang terakhir daripada Ramadan, dan kita terus berlumba dan mengejar kepada pelepasan daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyentuh berkenaan dengan apa yang patut terisi dalam hati kita apabila kita datang pada 10 malam yang terakhir Ramadan. Kita perhatikan dalam hadis bahawa Rasulullah SAW telah keluar daripada rumah beliau untuk berada dalam Masjid Nabawi dan beriktikaf di dalamnya, dan tidak keluar daripada masjid sepanjang 10 hari daripada bulan Ramadan. Dan ini menunjukkan ada sesuatu yang istimewa pada 10 yang terakhir daripada Ramadan. Sehingga Rasulullah, walaupun rumah baginda hanya sebelah daripada Masjid Nabawi, tapi 10 terakhir Ramadan, baginda SAW tidak masuk ke dalam rumah baginda, tidak bersama dengan isteri baginda. Bahkan Nabi SAW menumpukan seluruh masanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini kita ingin ambil pelajaran. Kerana sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pasti ada rahsia yang besar di dalamnya. Ya. Dan kita juga perlu faham bahawa pada setiap ibadah, ianya mempunyai rahsia keterbukaan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam hati manusia. Manusia hatinya adalah ibarat bekas. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan sesungguhnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah memiliki bekas-bekasnya di dunia, dan bekas-bekas itu adalah hati hamba-hambanya yang soleh. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki waktu-waktu daripada masa dunia ini Allah Taala turunkan limpahan nafahat. Nafahat adalah suatu cahaya yang diturunkan Allah ke dalam hati manusia. Yang mana dengan cahaya nafahat tersebut, Al-Imam Munawi rahmatullah alaih mengatakan manusia akan terbuka hijab dan hatinya akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah meneruskan hadis tersebut mengatakan ala fata'aradu laha, tidakkah kamu ingin menadah bekas hatimu itu untuk menerima limpahan yang lebat cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ibadah adalah cahaya, dan ianya juga berkait rapat dengan masa-masa yang mulia, yang tertentu, yang waktu yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapat faham signifikan 10 malam yang terakhir apabila Nabi SAW telah menginfakkan seluruh masanya hanya untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang bulan Ramadan. Ini menunjukkan suatu isyarat bahawa di situ ada kunci yang besar untuk hati manusia menerima limpahan yang hebat, yang lebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam perjalanan hati manusia menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perkara ini adalah suatu yang sangat dititik beratkan oleh orang-orang yang menumpukan berkenaan dengan selok-belok perjalanan hati menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kerana mereka akan menjadi lebih peka. Orang yang berjalan menuju Allah, rohaninya sedang berada dalam lapangan untuk menuju Allah, dia akan lebih sensitif dan juga peka terhadap perkara-perkara yang diberikan penekanan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana pasti di situ ada keterbukaan pintu yang lebih besar dia mengenal Allah. Kerana tujuan kita dicipta oleh Allah adalah untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya akan menyatakan sesuatu itu sebagai sesuatu yang istimewa apabila ianya ada keterbukaan untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam, ketumpuan baginda bukan sekadar untuk dunia ini. Bahkan dunia ini adalah digunakan untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sesuatu yang berkaitan dengan 10 akhir Ramadan yang mana Nabi SAW menggandakan lagi pahalanya, ibadahnya, amalannya, takarrubnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini untuk kita ambil cue
untuk kita ambil pelajaran. Ya Allah, subhanallah. Maka kita juga ingin mendapatkan limpahan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Limpahan itulah yang apabila turun ke hati, hati itu akan sujud selama-lamanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga possibility yang lebih besar untuk berlakunya malam Lailatul Qadar adalah pada 10 malam yang terakhir. Ya. Tapi bukan bermakna seseorang itu memilih waktu-waktu yang tertentu. Tapi bagaimana dia dapat mengejar dan dapat menghidupkan 10 malam yang terakhir tersebut dengan qiyamul lail, dengan bacaan Al-Quran, dengan tadarus, juga dibanyakkan sedekah. Lebih-lebih kita berada dalam 10 yang terakhir. Dan 10 yang terakhir juga manusia perlu perhatikan zakat fitrahnya sudah dibayar ataupun belum, kerana dia nak menghampiri kepada Aidul Fitri. Walhasil, setiap ibadah mempunyai rahsianya yang tersendiri dalam perhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hijab yang ingin kita ianya terbuka. Kerana apabila hati kita diselubungi dengan hijab, di situ adalah menandakan kejauhan kita dengan Allah SWT. Yang sebenarnya Allah Maha dekat dengan kita, sangat hampir. Tapi kerana hati kita terhijab, maka dengan cahaya Allah sahajalah yang dapat membukakan hijab tersebut, yang dapat celikkan mata hati kita. Tapi kitalah yang kena menunjukkan kesungguhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita menghidupkan bulan Ramadan ini dengan penghayatan yang sebenar, dengan ibadah. Tarawih yang kita lakukan, kita tidak lakukan dengan sambil lewa. Kita tahu setiap daripada sujud kita itu ada suatu penghampiran, wasjud waqtarib, penghampiran kita, perjalanan rohani kita menuju Allah, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tidak ingin sia-siakan, hadirkan makna-makna yang tinggi dan mendalam apabila kita beribadah. Lebih-lebih lagi qiyamul lail kita, tarawih kita, sujud demi sujud, sujud demi sujud. Apa yang kita inginkan adalah hati yang benar-benar sujud kepada Allah. Kerana ulama mengatakan apabila hati sujud kepada Allah, maka dia tidak ingin lagi angkat selama-lamanya sampai hari kiamat. Dan lebih-lebih lagi Nabi SAW mengatakan bahawa seluruh amal ibadah yang dilakukan oleh hamba-Ku adalah untuk dia, tetapi puasa adalah untukku. Akulah balasan kepada hamba-Ku. Wa ana ajzi bih, aku yang membalasnya. Ulama mengatakan maksud lain adalah aku sendiri adalah balasan kepada orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa dia tidak makan, dia tidak minum. Dan ini adalah sifat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tidak makan dan tidak minum. Jadi ada perhubungan yang unik seorang yang berpuasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah tentu bila Allah mengatakan aku adalah balasan kepada orang yang berpuasa, maka di situ sudah tentu ada rahsia makrifat yang besar, rahsia pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam mentauhidkan perbuatan Allah, mentauhidkan nama-nama Allah, mentauhidkan sifat-sifat Allah dan mentauhidkan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu semua kita perlukan keterbukaan dan penyingkapan hati. Ya. Dan apabila Allah kata aku adalah balasan kepada hamba-Ku, maka kita menginginkan syurga dunia ini sebelum syurga akhirat. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Allah Ta'ala berfirman, untuk orang yang hati mereka takut kepada Allah mendapat dua syurga. Dua syurga, satu syurga akhirat iaitu ma'ruf. Ya. Dan syurga yang berikutnya adalah syurga dunia. Syurga dunia adalah syurga yang mana hati kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hati yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang merasakan kelazatan, kemanisan makrifat kepada Allah yang ianya merupakan syurga dunia ini, maka dia tidak lagi merasakan kerinduan kepada syurga akhirat, melainkan adalah untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurga akhirat nanti. Kerana segala yang kerinduan yang terpendam oleh orang-orang yang ingin berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, ingin tiba kepadanya, adalah kerinduan untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah mengatakan orang yang berpuasa, aku adalah balasan kepadanya. Maka sudah tentu ada suatu tingkatan yang lebih khusus di hari akhirat. Kerana di dalam syurga, manusia akan melihat Allah berdasarkan tingkatan-tingkatan amalannya ketika di dunia. Maka dengan berpuasa, dengan kita menghayati rahsianya, maka lebih-lebih lagi 10 hari yang terakhir Ramadan ini kita giatkan lagi adalah untuk suatu yang besar yang kita rindukan. Ya.
bukan sekadar syurga yang di dalamnya ada istana bidadari, kerana itu masih makhluk. Yang kita inginkan dalam syurga akhirat itu adalah sesuatu yang kita telah kecapi di dunia ini, iaitu mengenal Allah, dan di sana kita ingin melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan pengenalan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan di dunia ini. Maka mudah-mudahan bulan Ramadan dan 10 malam yang terakhir ini membawa keberkatan, kerahmatan, keampunan dan pelepasan daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua, dan yang paling utama Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kurniakan kita nikmatnya dan syurga dunia ini, iaitu ma'rifatullah, iaitu nikmat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.